بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Doktor. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نلتقي من جديد في مائدة علوم القرآن. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن جمع القرآن وترتيبه، وقد قلنا أنه لم يكن هناك أي جمع للقرآن الكريم في مصحف عند عهد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك لأسباب تستدعي ذلك، بخلاف عهد خلافة أبي بكر، فإن القرآن قد جمعه أبو بكر لأول مرة في مصحف، وذلك لأسباب تستدعي ذلك. والقرآن جمعه للمرة الثانية في مصحف واحد، في مصحف الأم، جمعه سيدنا عثمان أمير المؤمنين عندئذ، وذلك لأسباب تستدعي ذلك. Jadi kita telah bincang pada minggu hadapan berkaitan dengan jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi sedia maklum bahawa pada zaman baginda itu tak ada lagi mushaf. Baginda Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dalam satu mushaf. Tapi ceritanya sungguh lain apabila baginda Nabi telah wafat, telah meninggal, dan datanglah Abu Bakar sebagai khalifah, di mana dialah yang terhitung orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena sebab-sebab tertentu. Selanjutnya Al-Quran dikumpulkan semula, ditulis semula lagi dalam mushaf yang dikenali sebagai mushaf al-um, ibunya mushaf. Tidak ada bapaknya mushaf, ibu mushaf dia ada, tak ada bapak mushaf. Karena sebab-sebab yang menghendaki perkara tersebut. Jadi tujuan kita berjumpa pada pagi hari ini adalah untuk mengukuhkan kefahaman kita berkaitan tajuk ini. Jadi bukanlah semata-mata kita mempelajari dan memahami tajuk ini supaya kita pas, ya, boleh lulus dalam ujian kuis 1, kuis 2 dan seterusnya. Tetapi lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Al-Quran adalah kitab bukan kita. Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Kita nak merafatkan diri kita supaya kita bertambah dekat, ya, bertambah cinta, bertambah melekat kepada Al-Quran. Itu sebenarnya matlamat utama daripada
kelas pengukuhan kefahaman pada pagi hari. Untuk itu saya yang akan membuat soalan. Dan saya sendiri yang akan menunjuk orang yang saya mahukan. Berdasarkan list nama yang sedia ada, saya akan mulakan pada nama yang paling terakhir dalam list ini. Jadi yang saya tunjuk nanti, sila jawab dan sebelum menjawab nampakkan muka. Okey, soalan pertama, dengarkan baik-baik. Limadza lam yajma'ir Rasul alaihi salatu wassalam Al-Quran Al-Karim fi mushafin fi ahdihi? Siti Rabi'atul Adawiyah. Are you here, Siti? Ya, saya Dok. Ya. Siti faham ke soalan? Faham Dok. Okey. Sila jawab, Siti. Nampakkan muka. Kalau tak buka kamera boleh tak Dok? Sebab saya dengan roommate. Okey, tak apa. Sila. Salah satu sebab mengapa Rasulullah SAW tidak mahu mengumpulkan Al-Quran pada zamannya ialah dikhawatiri sekiranya Al-Quran dan hadis itu bercampur. Itu adalah satu sebab. Saya rasa tak. Jawapan itu betul, tapi bukan untuk pertanyaan ini. Sekiranya saya bertanya, ya, kenapa baginda melarang untuk menulis selain daripada Al-Quran ketika baginda masih hidup, itulah jawabannya. Dirisaukan Al-Quran bercampur dengan hadis, sehingga boleh mengelirukan umat ketika itu. Mereka tak berkebolehan untuk memisahkan, ya, yang mana Quran, yang mana hadis. Okey, Siti Rabia, ada jawapan lain? Tak ada. Okey. Terima kasih, Siti. Siti lagi, Nur Farah. Oh, Siti Nur Farah. Saya Doktor. Boleh jawab ke? Doktor ulang soalan Doktor, lah saya sekat-sekat. Ya, limadza lam yajma'ir Rasul alaihi salatu wassalam Al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi. Faham soalan, Siti Nur? Faham? Faham, Siti Nur? Oh, Siti Nur. Faham ke soalan? Okey. Siti Ainun pula. Mungkin koneksi tak bagus, ya. Siti Ainun. Are you here, Siti Ainun? Ya, saya Doktor. Ada. Faham soalan ke, Siti Ainun? Doktor boleh ulang balik tak? Okey. Kenapa baginda Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya ke dalam satu mushaf semasa ia hidup?
Kerana Nabi masa tu buta huruf dan tak tahu menulis. Ya, itu salah satu jawapan. Itu salah satu poin ya. Betul lah cakap kau Ainun. Bahawa kau tak nampakkan muka pun Ainun. Bahawa kan best kalau macam ni. Okey. Jangan tudung saja nampak Ainun. Betul. Macam ni Ainun. Adawat al-kitabati inda iz lam tatawaffa. Maka hunaka kalamun wala kirtas. Ya. Jadi adawat stationery tak ada pada masa itu, pada zaman baginda. Stationery itu pada zaman moden lah ya. Jadi pada masa itu tak ada kitab, tak ada kertas, tak ada pena. Okey, dan oleh itulah umat Arab memang tabiatnya ketika itu adalah umat ummi ya. Tak boleh menulis, tak boleh membaca sebab tak ada buku tulis, tak ada pena. Jadi hanya ada satu cara sahabat orang Arab ketika itu boleh mendapatkan kertas. Iaitu ketika mereka pergi berniaga di Yaman pada musim sejuk. Dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif, bahawa orang Arab dahulu mempunyai dua trip perniagaan. Satu pada musim sejuk ke Yaman. Di Yaman itu mereka membeli rempah-rempah dengan wangi-wangian. Manakala di Syam pula pada musim panas, mereka berniaga ke sana untuk mendapatkan bahan-bahan asas keperluan mereka macam gandum lah, tepung lah dan seterusnya lah. Jadi Ainun, Yaman dia sudah terhubung dengan tamadun Cina. Jadi Cina pada masa itu adalah tamadun yang terawal mengeluarkan kertas. Jadi kertas pada masa itu boleh jumpa di Yaman. Tetapi orang Arab di Jazirah Arab, di Al-Hijaz, walaupun mereka mendapati kertas di Yaman ketika berniaga di sana, mereka pun tak ada kemahuan pun untuk membeli kertas. Sebab kertas terbilang barang yang unik, jarang dijumpa, jadi mahal. Jadi mereka lebih mengutamakan membeli keperluan mereka macam rempah ratus dan wangi-wangian lah. Jadi betul lah cakap Ainun tu. Jadi poin pertamanya, jawaban daripada soalan ini adalah pada masa itu tak ada lagi stationery, tak ada lagi alat tulis, dan umat Arab ketika itu sememangnya adalah umat yang ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Okey Ainun. Tapi itu tak semua ya. Kalau orang cakap umat ummi, kebanyakannya macam tu. Tapi bermakna tak semuanya tak boleh pandai membaca, tak pandai menulis. Sebab pada masa itu ada juga yang boleh menulis macam Zaid bin Sabit. Dia adalah kutab al-wahyi, dia adalah penulis wahyu. Okay? Jadi you jangan cakap semua sahabat ketika itu memang ummi lah, memang tak boleh baca. Tak. Kalau kita berbicara secara umumnya, maknanya tak semuanya. Ada satu dua yang boleh menulis macam Umar, dia pun termasuk kutab al-wahyi, penulis wahyu. Okey. Terima kasih Ainun. Siapa lagi ni? Siti Nurfarah dah on lagi ke? Doktor, boleh dah? Boleh. Alhamdulillah. Kau ada jawapan ke Nur Farah? Saya rasa sebab dia Nampak sebab kamu prosedur
Okey, kejap. Ha. Saya rasa sebab kenapa Rasulullah tak nak tulis sebab dia takut nanti ada banyak kesalahan untuk membaca. Takut nanti orang yang baca tu dia punya bacaan dia salah. Aku rasa tak macam tu Nur Farah. Sebab selagi baginda masih ada bersama dengan sahabat, kerisauan itu tak ada. Sebab baginda langsung memberi tunjuk ajar kepada sahabat. Andaian pun ada kesilapan itu cepat diperbetulkan. Sebab baginda Nabi masih berada bersama dengan mereka. Kekhawatiran itu boleh berlaku apabila baginda Nabi telah wafat dan tidak ada lagi rujukan langsung sahabat ketika itu kepada Nabi. Kerisauan itu boleh berlaku sekiranya baginda Nabi wafat. Tapi selagi baginda masih hidup, saya rasa kerisauan itu tak akan berlaku lah. Okey Nur Farah. Ya. Nur Farah masih ada poin, jawapan yang nak maklumkan? Tak ada. Okey, setakat ini tadi. Okey, terima kasih Nur Farah. Sekarang Syarifah Nur. Oh, Syarifah. Ya, saya doktor. Oh. Nampak kamu ke Syarifah, aku ada jawapan ke? Jawapan bagi soalan tadi ke? Betul. Sebab Al-Quran Jap dulu ya. Saya nak ambil air dulu ya. Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Oh, dengar? Dengar Nisa. Dengar. Thank you. Okey, nampak kamu ke Syarifah. Okey. Ya. Okey, sebab yang pertama, Al-Quran kan diturunkan secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Jadi mustahil lah untuk kita kumpulkan. Yang kedua, semasa zaman baginda masih ada Al-Quran ayat-ayat yang perlu dinasaskan. Jadi mustahil untuk dikumpulkan pada saat itu. Itu sahaja ke Syarifah? Lagi satu, ada ayat atau surah yang diturunkan dia terlalu rapat dengan kewafatan baginda. Jadi terlalu singkat untuk membukukan Al-Quran tersebut. Ada lagi Syarifah? Itu saja. Ya, terima kasih Syarifah. Jawapan engkau itu memang bernas lah. Betul lah tu. Jadi Al-Quran pada masa baginda itu masih berterusan diturunkan. Ayat terakhir yang dikatakan, ayat yang paling terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dalam surah Al-Baqarah itu, tak berapa lama kemudian selepas diturunkan kepada baginda Nabi dah wafat dan meninggal.
Jadi maknanya memang tak ada masa bagi baginda untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa itu. Jadi saya dalam bahasa Arabnya macam ni. Jadi Al-Quran lam yazal yanzil ala Rasul. Wa al-ayah allati qila annaha akhiru ayatin nazalat wa hiya qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun dalam surah Al-Baqarah. Lam yalbas ar-rasul ba'da nuzuliha alaih lam yalbas ar-rasul ba'da nuzuli al-ayah illa bid'ata ayamin summa tuwaffiya. Okey? Kemudian poin berikutnya ya, siapa ini Syarifah sebut, ya betul. Bahawa proses nasakh ketika itu masih berlaku. Jadi sekiranya Rasulullah mengumpulkan Al-Quran, maka sudah tentu ada dalam mushaf itu ayat yang dinasakh. Dan kewujudan ayat yang dinasakh dalam Al-Quran itu mengelirukan umat. Kenapa? Sebabnya ada ayat yang sememangnya dinasakh sama ada secara tilawah dan hukum. Maknanya sudah tak boleh lagi dibaca. Dan sudah tidak boleh lagi diamalkan hukumnya. Kalau masih boleh dibaca tak ada masalah. Yang pelik ini kalau memang sudah tak boleh lagi dibaca dan tak boleh lagi diamalkan hukumnya. Jadi kalau ayat yang dinasakh macam ini ada dalam Al-Quran, itu akan merisaukan, mengelirukan umat. Okey? Macam tu. Okey, terima kasih Syarifah. Saya rasa soalan pertama saya ini dari kesemua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh kalian dah terjawab. Soalan kedua pula. Ma hiyal asbab allati da'at Abu Bakr al-Khalifah Abu Bakr ila jam'il Quran fi mushafin fi ahdihi Nurul Izzati. Oh, Izzati. Engkau ada ke? Izzati. Ustaz, rasanya line dia slow. Oh, line dia slow. Okey lah kalau macam tu. Ya, doktor. Ada Ada pula. tu. Ada, oi. Saya Izzati. tak apa dengar sangat, doktor. Oh, tak ada berapa dengar sangat. Tapi suara engkau, patutlah engkau tak dengar. Engkau masih di pinggir laut tu. Saya tak boleh buka kamera, nanti line saya jadi slow. Okey, tak apa. Tapi you boleh dengar saya ke? Dia kurang-kurang macam tu. Okeylah kalau macam tu, kali ini aku maafkan engkau. Aku ke Nur Rushdah. Oh, Nur Rushdah. Kau dengar aku dengan baik ke? Dengar baik. Kau faham soalan aku ke? Tak. Tak, okeylah. Macam ni Nur. Apa sebab yang menjadikan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada zamannya? Boleh faham ke? Boleh. Kejap. Kejap. Kalau dalam bahasa Arab boleh ke? Fataraddadu Abu Bakar As-Siddiq fi
fi badil amri idza khasyiya as-sadiq waqafan inda hudud makan alaihi Rasulullah SAW. Okey. Walakin a'idal hadis baini wa baina Umar zahru lahu wajhu muslihah fi jam'il Quran fi mashaf wahid faqatana'u bihi wa syarahullah sadrahu lahu wa alima annahu al-wasilah wahidah li hafzil Quran min di'i fil mustaqbal ba'id. Ya. Itu prosesnya ketika Abu Bakar nak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Boleh ke Nur Rusda pahamkan kami dalam Melayu? Nur? Tak, Ustaz. Coba pahamkan kita dalam Melayu. Okey, Nur. Abu Bakar dicakap menulis semula Al-Quran tu lebih berat berbanding jika beliau disuruh mengalihkan bukit, tetapi selepas berfikir panjang dia bersetuju untuk melantikkan Zaid bersama beberapa jawatan lain. Maksudnya Abu Bakar cakap dia nak menuliskan mengumpulkan tu lebih berat. Ya, saya faham. Memang macam tu lah dia punya kronologi lah. Tapi sebabnya belum disebutkan. Macam ni, aku luruskan ya, Nur. Jadi pada zaman Khalifah Abu Bakar sudah tentu perkara yang berlaku di sana tidak sama ketika zaman baginda Nabi. Jadi ketika baginda Nabi telah meninggal, diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah, ya, khalifah pertama daripada Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar ini pada zaman pemerintahannya ada dua kes besar yang berlaku yang mengancam kedaulatan khilafah ketika itu, yaitu ada sekumpulan orang yang murtad. Seperti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi di Yaman. Ada pula sekumpulan orang ketika itu yang tak nak bayar lagi zakat. Jadi sebagai khalifah, tengokkan situasi ini cukup berbahaya bagi keselamatan negara. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Tercetuslah perang Yamamah. Dan pada perang itu ada juga banyak sahabat daripada kalangan penghafaz Al-Quran yang ikut berperang. Malangnya banyak sahabat yang hufaz ini meninggal mati syahid dalam peperangan itu. Kejadian ini menjadikan Umar risau akan kelangsungan Al-Quran. Umar cakap selepas perang Yamamah ini boleh jadi tercetus lagi banyak perang. Dan kalau al-hufaz yang masih hidup ini ikut berperang dan apabila mereka ditakdirkan mati syahid pula, maka Al-Quran dirisaukan akan hilang dengan matinya para hafiz-hafiz itu. Jadi sebelum ini berlaku, Al-Quran kena dikumpulkan, ditulis semua dalam satu mushaf. Jadi sudah ada rekod Al-Quran. Jadi kalau hufaz itu mati tak ada masalah. Al-Quran utuh sempurna ada dalam satu mushaf yang boleh ditengok dan dibaca. Akhirnya Umar, meskipun Umar adalah orang yang teguh pendirian, pemberani, tapi dia kena hormat kepada khalifah.
keputusan ini haruslah Khalifah Amirul Mukminin yang keluarkan. Akhirnya dia datang, jumpalah Khalifah. Oh, Khalifah Abu Bakar. Macam ni Khalifah. Banyak hufaz yang meninggal di perang Yamamah tu. Apa kata kalau Khalifah keluarkan dekret, keluarkan keputusan untuk mengumpulkan Al-Quran, menuliskan dalam satu mushaf, supaya Al-Quran kekal, tidak hilang dengan matinya al-hufaz yang syahid itu. Abu Bakar cakap, waduh, macam mana aku nak buat perkara macam tu, Umar? Perkara macam tu tak pernah lagi dibuat oleh baginda Nabi. Ini bid'ah, Umar. Kalau engkau suruh aku untuk pindahkan gunung, aku boleh buat. Tapi perkara yang satu ini, berat, Umar, berat. Baginda Nabi tak pernah buat. Jadi tengok. Jadi Khalifah Abu Bakar, dia memang mengikuti baginda Nabi sebiji. Step by step dia ikuti baginda Nabi. Tapi Umar ini yakin bahawa cadangan dia ini bernas. Ini untuk maslahat umat, bukan maslahat siapa-siapa. Akhirnya dia meyakinkan Umar Abu Bakar sekali, dua kali, tiga kali. Sampailah Allah membukakan pintu hati Khalifah Abu Bakar. Akhirnya Khalifah Abu Bakar cakap, okeylah Umar, cadangan engkau itu memang bernas. Ini adalah bid'ah yang baik. Kita lantilah Sa'id bin Sabi, engkau juga lanti, tulislah Al-Quran dalam satu mushaf. Kumpulkan wahyu-wahyu Al-Quran yang ditulis di berbagai tempat, sama ada itu daripada pelapa kurma, kulit binatang, tulang belulang hewan, atau kayu, atau batu. Kumpulkan semua itu dan masukkan dalam satu mushaf. Itulah yang berlaku ketika itu. Boleh Nur Rusdah? Boleh Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey. Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan, tapi risau masa tak cukup pula. Okey, saya rasa masih ada satu masih rasa masih boleh. Okey, soalan ketiga. Ma hiyal asbab allati da'at sayyidana Utsman bin Affan ila jam'il Qur'anil Karim lil marrati tsaniyah fi mushafin wahidin fi mushafil Nur Atira. Atira, engkau ada ke? Ada. Atira faham tak soalan saya? Tak. Okey Atira, macam ni. Apa sebab yang menjadikan Utsman menulis semula Al-Quran dalam mushaf ibu mushaf yang kedua kalinya? Selepas sebab masa tu ramai yang ikut bacaan negeri masing-masing. Sebagai contoh, kalau ahli Syam, cara bacaan diorang mengikut qiraat Ubay bin Ka'ab. Kalau ahli Kufah mengikut cara bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan selainnya mengikut bacaan Abi Musa bin Ash'ari. So, bila diorang saling berjumpa antara orang lain, diorang mempertahankan cara bacaan diorang sendiri. So benda tu jadi kerisauan pada Utsman Affan. Jawapan kau Atira itu memanglah bernas betul sangat. Hanya saja kau tak buka kamera. Okey, macam tu. Jadi fi khilafati Utsman ittasa'at ruk'atul Islam fatashmulu arda Misr, arda Syam bima fiha Palestin wa Syria wa Lubnan wa ghairiha wal Basra wal Kufa wal Hijaz wal Yaman. ولكل مدينة من مدن الإسلام قراءة قرأ بها أستاذهم من الصحابة. ففي
Syam ala sabil misal. Ahlul balad huna kanu yaqra'un al-Quran bi qira'ati Ubay bin Ka'ab. Wa ahlul Kufa yaqra'un al-Quran bi qira'ati Abdullah bin Mas'ud. Wa ahlu al-mudun al-ukhra yaqra'un bi qira'ati Abi Musa al-Asy'ari. Fa bi ikhtilaf al-qira'at fima bainahum ظهرت الاختلافات حتى كاد يقتتلون. اوكي. ومن هنا أخذ سيدنا عثمان إلى جمع القرآن بحرف واحد في مصحف الأم يقبله الجميع. Macam itulah. Jadi saya ulang sekali lagi, lil jami' pada masa Khalifah Utsman, jadi bandar-bandar empire Islam sudah mulai meluas. Jadi Islam sudah sampai di Mesir, sudah sampai di Hijaz, sudah sampai di Syam. Syam itu yang meliputi 5 negara Islam besar ya, macam Palestin, Syria dan Lebanon dan seterusnya. Sudah sampai ke Kufah, Basra dan Yaman. Dan setiap Madinah, bandar Islam ini, dia ada tok guru ya, daripada sahabat yang diutuskan oleh baginda Nabi atau Khalifah, Khulafaur Rasyidin ketika itu untuk mengajarkan Islam di sana. Macam Syam, sahabat yang diutus ke sana adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab adalah tok guru kepada Ahlu Syam. Ubay bin Ka'ab ini dia ada cara baca Al-Quran dia sendiri. Dia ada lidah sendiri. Dia ada lahajat sendiri. Begitu pula di Kufah. Tok guru mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia ada lidah sendiri. Dia ada pronunciation sendiri dalam membaca Al-Quran. Ya. Madinah lain pula, bandar-bandar Islam pula mengikuti bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ini tok guru punya murid masing-masing. Biasalah murid itu dia fanatik kepada tok guru dia. Tok guru aku bacaan dia betul lah. Bacaan engkau macam pelik lah. Tak macam tok guru aku baca. Macam itulah. Jadi ada masanya murid-murid ini dipertemukan antara satu sama lain. Jadi sebagai contohlah ketika mereka berniaga, datang waktu solat. Sudah tentu mereka nak solat. Okey, andaian, kita berandai-andai. Yang ditunjuk imam ketika itu adalah murid Abdullah bin Mas'ud. Sudah tentu dia akan membaca ketika dia imam dengan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Tapi di belakang ini makmum ini bukan satu orang, banyak orang. Jadi boleh jadi ada muridnya di situ yang jadi makmum, Ubay bin Ka'ab, ada juga Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ketika mereka mendengarkan baca Abdullah bin Mas'ud, tak sama dengan bacaan mereka, dia cakap selepas solat lah. Bacaan engkau tadi pelik lah. Tak macam bacaan aku. Engkau baca wadduha wal-laili idza saja. Tapi tok guru kami ajar kami wadduha wal-laili idza saja. Bacaan kami macam okey, kau pelik kau punya bacaan. Jadi perbezaan bacaan inilah yang membuat mereka saling berbalak, bergaduh-gaduhan. Bahasanya hampir saja mereka berbunuh-bunuhan. Jadi Sayyidina Utsman sebagai seorang khalifah, dia tidak tinggal diam ya. Dia turun padang. Dia tengokkan apa yang berlaku. Inilah. Jadi nanti kalau you jadi PM atau jadi menteri, jangan asyik di kerusi goyang-goyang kaki. Turun ke padang, tengok apa yang berlaku pada umat. Turun apa keperluan rakyat, orang ramai, orang marahan. Jangan asyik ngopi ngeteh saja di office. Turun padang. Ini macam Utsman. Dia turun padang, tengokkan, waduh, umat hampir saja berbunuh-bunuhan karena perbezaan kiraan ini. Macam mana nak tamatkan, nak akhirkan perbezaan ini? Idea yang bernas, yaitu menulis semula Al-Quran dalam satu mushaf biharfin wahid, yang mana mushaf ini boleh diterima oleh semua umat Islam di bandar-bandar Islam. Lahirlah mushaf al-Um. Jadi selepas
Utsman berhasil mengeluarkan mushaf itu, maka mushaf itu ditulis semula dalam beberapa salinan atau naskah. Setiap salinan dikirim ke bandar-bandar Islam. Jadi mushaf yang dipegang oleh Ahlul Kufah, penduduk Kufah, sama dengan mushaf yang dipegang oleh orang Mesir, penduduk Mesir, dengan penduduk di Hijaz dan di Syam. Tak ada beza. Dengan itu perbalahan ditamatkan. Dan semua mushaf-mushaf yang ada di tangan sahabat ketika itu Utsman memintanya mengumpulkan semuanya lalu dibakar supaya tidak ada mushaf tandingan. Macam itulah. Okey, terima kasih Nur Atira. Terima kasih semua sebab masa dah habis pun. Okey, ashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Doktor. Sama-sama. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Terima kasih Doktor.